Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat seterusnya. Wa dan qalu, mereka berkata, ittakhaza. Ittakhaza maknanya kita dah banyak kali dah belajar, mengambil atau memegang. Ittakhazallah, Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala telah mengambil atau Allah Ta'ala telah memegang di sisinya. Walada. Waladan ni maknanya anak lelaki. Subhan, maha suci. Pun kita sudah belajar subhanallah maknanya maha suci Allah. Jadi subhanahu, maha sucinya. Nya ni kembali kepada Allah Ta'ala. Maknanya subhanallah, maha suci Allah. Bal pun kita dah belajar, bal makna yang sebenarnya. Bal, bala itu yang sebenarnya. Lahu, la bagi, hanya, hu maknanya baginya, lahu baginya, ma apa-apa, fi pada atau dalam, as-samawat langit-langit, wa dan al-ardi di bumi. Kullun, kullun maksudnya kesemuanya. Lahu kita dah belajar di atas tadi, baginya. Qanitun, qanitun ini maksudnya tunduk, orang-orang yang tunduk. Qanit maknanya tunduk, qanitun jamak pada orang-orang yang tunduk atau semua yang tunduk. Dan tak kiralah manusia ke, haiwan ke, langit ke, bumi ke, ni semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terjemahannya yang mudah, wa qalu tahadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka berkata Allah Ta'ala telah mengambil anak untuk di sisinya. Maha suci ia. Yang sebenarnya baginya lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Semuanya kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menceritakan tentang kita dah belajar sebelum ni bagaimana orang-orang Yahudi mereka merasakan mereka sahaja adalah anak pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa atau kaum yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama Yahudi tak boleh dibawa keluar kepada kaum yang lain, hanya untuk kaum Bani Israel sahaja. Maka itu mereka tidak bertabligh ke mana-mana pun, kecuali mereka dah menganggap mereka adalah yang terpilih, yang terbaik dan akan masuk syurga, yang lain tidak dapat layak kedudukan itu. Itu bagi orang Yahudi. Kemudian lahir pula daripada cabang daripada Yahudi juga Nabi Isa AS yang datang. Kemudian Nabi Isa AS tidak mengajarkan bahawa sembah dia sebagai anak Tuhan. Tetapi setelah Nabi Isa AS, keadaan itu telah menjadi rosak. Apabila mereka mula mempercayai bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Itu kemudian. Jadi ayat ini Allah SWT membantah pasal apa? Orang-orang Kristian lah, agama Kristian yang setelah rosak itu yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, itu dah dekat dengan zaman Rasulullah SAW. Dan pengaruh dia pun kuat pada waktu itu. Empire Rome dah mula menjajah ke sana kemari. Dah sampai ke Palestin, dah sana penjajahan Rome. Jadi kekuasaan dia, empire dia dah luas. Jadi pengaruh agamanya pun luas pada waktu itu. Jadi Allah SWT memberitahukan di ayat ini bahawa yang mereka mengatakan Tuhan itu mempunyai anak itu adalah salah. Allah SWT itu suci daripada perkara-perkara seperti ini. Jadi untuk itu Allah Ta'ala menjawab, ballahu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang menguasai kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Jadi Allah Ta'ala di sini sebenarnya tidak memerlukan seorang anak pun. Jadi kalau kita katakan Tuhan itu mempunyai anak,
itu kita telah merendahkan derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dengarkan, sini ada beberapa sebab. Kalau kata Tuhan itu mempunyai anak, bermakna Tuhan itu ada nafsu syahwat. Perlu ada benih untuk ditanam. Itu satu. Kemudian kalau dia ada anak, maknanya dia perlu ada isteri untuk dia membuat hubungan kelamin untuk mendapatkan zuriat. Itu kedua. Yang ketiga, kalau kata ada anak, maksudnya nanti anak itu akan sedikit akan membawa pengaruh daripada ayahnya, darahnya ke, atau wajahnya ke, atau rupanya ke. Itu pun salah satu. Kemudian kalau dia adalah manusia, maknanya dia akan mati. Dia hidup dan dia pasti mati kalau kata manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membantah di sini bahawa bukan seperti itu. Allah Taala itu yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Sebagaimana kita lihat bahawa seorang raja, kadang-kadang dia memerlukan khidmat atau dia nak wariskan empire-nya atau kerajaannya. Kalau itu kerajaan yang dia bangunkan, dia pasti nak mewariskan kerajaan itu atau empire itu kepada anak keturunannya. Itu keinginan seorang raja. Dan kalau kerajaan raja itu ingin membesarkan empire-nya, jadi ingin mengirim satu bala tentera ke satu kawasan untuk membesarkan empire-nya, jadi dia perlukan orang yang bertanggungjawab, orang yang mempunyai semangat. Jadi tidak lain, dia perlukan seorang anak untuk bertanggungjawab atas tugas ini. Dia perlukan seorang anak seperti itu, yang bertanggungjawab, yang dia yakini. Kemudian kalau katalah ada daerah, ada pemberontakan berlaku, seorang raja itu perlu seorang yang perlu dia yakin, yang boleh menggalas tugas ini untuk melawan orang-orang yang pemberontak itu. Kalau dia mengharapkan orang lain, dia masih ragu-ragu. Itu sifat raja-raja di dunia ini. Mereka perlukan anak-anak untuk membantu kerajaannya. Tetapi di sini Allah Ta'ala membantah bahawa Allah Ta'ala menguasai kerajaan di langit dan di bumi. Allah Ta'ala tak perlu pun anak untuk menjalankan tugasnya, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, rahmat di atas muka bumi. Allah Ta'ala tak perlukan seorang anak. Sebagaimana raja-raja dunia memerlukan anak untuk menjalankan, untuk memperluaskan kekuasaannya. Tapi di sini Allah Ta'ala bantah. Allah Ta'ala tak perlukan seorang anak pun. Jadi kalau ada kerajaan Allah Ta'ala nak bangunkan, Allah Ta'ala nak runtuhkan, Allah Ta'ala boleh runtuhkan dengan sendiri. Kita lihat bagaimana di zaman Nabi Musa AS, ada orang-orang yang memberontak, yang membangkang, datang dengan Abiram, dengan pengikutnya. Lihat bagaimana Allah Ta'ala boleh buat satu gempa bumi, tenggelamkan mereka semua ke dalamnya. Allah Ta'ala tak perlukan anak untuk menjalankan kerajaannya, untuk melaksanakan tugasnya. Begitu juga zaman Nabi Nuh AS. Apabila ada orang-orang membangkang Nabi Nuh AS, Nabi utusan Allah Ta'ala dengan kekuasaannya menggerakkan langit dan bumi ini, menurunkan hujan, terjadi banjir, habis pembangkang-pembangkang tadi. Jadi yang tetap teguh pada waktu itu kerajaan rohani, kerajaan langit, Allah SWT dengan mengirimkan Nabi Nuh AS. Jadi di sini banyak kejadian-kejadian seperti itu pada nabi-nabi sebelumnya. Apakah Allah SWT memerlukan anak untuk melaksanakan semua ini yang saya sampaikan tadi? Tidak. Allah Ta'ala tak perlukan anak. Allah Ta'ala tak perlukan Nabi Isa AS yang orang Kristian banggakan itu untuk menjalankan tugas ini. Lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya dah katakan tadi bahawa manusia, langit, bumi, matahari, bulan, bintang semua akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata turunkan hujan,
langit akan menurunkan hujan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala katakan kepada bumi, telanlah air-air itu. Jadi bumi pun tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menelan air itu untuk mengurangkan banjir, untuk menghilangkan banjir. Allah Ta'ala katakan kepada tumbuh-tumbuhan, jadilah kamu buah yang manis untuk manusia boleh makan. Itu semua Allah Ta'ala boleh lakukan dan semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlukah Allah Subhanahu Wa Ta'ala seorang anak untuk melaksanakan tugasnya? Jauh sekali. Tak mungkin. Nabi Isa AS tidak ada kaitan, tidak ada kena-mengena dalam semua yang saya sampaikan ini. Kulun lahu qanitun lahu ma fis sama fil ardi wal fis samawati wal ard. Tidak ada persamaan pun pada Nabi Isa AS untuk melaksanakan tugas-tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung ayat seterusnya. Ayat seterusnya Allah Taala pukul lagi, beritahu lagi, membantah lagi akidah yang seperti ini. Badi'u ni maksudnya yang memulakan. Badi'u memulakan atau yang mendahulukan atau yang menciptakan pun boleh. Badi'us samawat yang menciptakan langit-langit, wa dan al-ard bumi. Wa dan idza apabila, qada. Qada ni ada banyak makna Qada ada salah satu maknanya adalah khalaqa, iaitu yang telah menciptakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Hamim ayat 13, faqadahunna sab'a samawat. Maknanya maka Allah Taala telah menciptakan 7 langit, petala langit. Yang kedua, qada bermaksud a'lama, yang memberikan ilmu. Sebagaimana dalam surah Bani Israel ayat 5. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Sebagaimana Allah Taala kami telah memberitahukan kepada Bani Israel di dalam kitab. Kemudian yang ketiga, qada bermaksud amara, maksudnya perintah. Sebagaimana dalam surah Bani Israel ayat 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Maka Allah Taala telah memerintahkan, Tuhan telah memerintahkan tidak menyembah selain Allah dan hanya kepadanya lah. Kemudian qada juga bermaksud memenuhi hujah. Sebagaimana orang Arab menyebutkan qada alaihi qadi. Maknanya qadi itu telah memberikan hujahnya, memenuhi hujahnya. Kemudian qada juga boleh bermaksud memenuhi, menyempurnakan. Sebagaimana dalam Al-Quran ada disebutkan falamma qada Musal ajala, surah Qasas ayat 30. Dan ketika Musa telah memenuhi waktunya, masanya, maknanya memenuhi. Kemudian qada juga boleh bermaksud keinginan atau kemahuan. Sebagaimana dalam ayat ini, wa idza qada amran, apabila Allah Taala berkehendak, apabila Allah Taala mahukan, ini juga masuk qada. Wa idza qada amran, apabila Allah Taala mahukan, memerintahkan, amran satu perintah, fa maka inna sesungguhnya ma apa-apa, yaqulu dia katakan, lahu baginya, kun ini kata perintah, kun jadi, fa maka yakun maka terjadilah. Jadi terjemahannya yang mudah, badi'us samawati wal ard, dialah yang telah memulakan langit dan bumi ini. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia ingin berkehendak menjadikan sesuatu, maka sesungguhnya dia mengatakan jadi, maka jadilah. Jadi ayat ini sambungan daripada atas, dan Allah Taala untuk membantah yang mengatakan Tuhan itu mempunyai anak. Tadi dah terangkan, dia yang menguasai, memerintah kerajaan di langit dan bumi, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu pun seorang anak. Kemudian dalam penciptaan langit dan bumi ini pun Allah Taala tidak memerlukan anak. Kalau kita belajar sains, kita lihat bumi ini dah jauh sebelumnya dah ada.
Saya dah ajarkan sebelum ini kan, ada contoh tu, ada tanah, ada air, ada api. Mula-mula tanah, api, kemudian dengan udara. Tiga ini pun masih belum jadi kehidupan, tapi dengan datangnya air baru ada kehidupan. Saya tidak mau ulang lagi, tapi saya pernah sampaikan. Jadi dalam proses ini, bumi ini dulu yang ada chemical, ada bahannya, tapi cuma belum aktif lagi. Jadi dengan datangnya air, Allah Ta'ala datang air, barulah dia aktif, terjadilah kehidupan. Jadi untuk proses ini, mengatur matahari, bulan, bintang, dalam menciptakan langit dan bumi ini, perlu tak Allah SWT memerlukan seorang anak untuk melaksanakan dalam kejadian untuk menciptakan langit dan bumi ini? Sama sekali tidak. Kita boleh katakan kepada orang-orang Kristian, dalam menciptakan bumi, langit, alam semesta ini, ada tak Nabi Isa AS ambil bahagian dalamnya? Pasti mereka akan mengatakan tidak. Jadi maksudnya dia bukan anak Tuhan. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Dalam kejadian menciptakan langit dan bumi ini pun, Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian, wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala beriradah untuk melakukan sesuatu, maka dia mengatakan jadi, maka jadilah. Jadi di sini apa saja, bukan saja dalam kejadian atau penciptaan langit dan bumi ini. Maksudnya apa saja untuk melaksanakan, untuk meneruskan kehidupan ini, perlu ada matahari, perlu ada hujan, perlu ada oksigen, perlu ada air, perlu ada tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk melaksanakan perjalanan dunia ini pun, Allah Ta'ala berkuasa di atasnya. Allah Ta'ala tak perlu pun seorang anak untuk melaksanakan tugas ini. Begitu juga tentang bila dah ada kehidupan, Allah Ta'ala boleh juga untuk mematikan. Jadi untuk mematikan manusia ke, atau nak mematikan alam semesta ini ke, yang kita tahu dunia ni nanti akan habis, alam semesta ni pun akan habis, solar system kita ni pun akan masuk ke dalam black hole, kemudian akan habis, akan mati. Kemudian yang black hole tu pun akan masuk lagi ke dalam black hole yang besar lagi. Jadi untuk proses seperti ini pun Allah SWT tak memerlukan seorang anak. Jadi di sini Allah Ta'ala membantah dari segi kekuasaannya, kerajaan langit dan bumi, dan semua kehidupan di dunia ini tunduk pada Allah SWT. Kemudian dalam kehidupan, dalam menciptakan kehidupan ini, kejadian ini, tidak memerlukan anak juga. Allah Ta'ala mampu melakukannya sendiri. Begitu juga untuk menjalani, meneruskan kehidupan ini, untuk perjalanan kehidupan ini, mengirimkan udara, angin, air, pendengaran, semuanya Allah Ta'ala berkuasa melakukannya. Begitu juga kematian, untuk kesudahan dunia ini, untuk kesudahan alam ini, untuk kesudahan galaksi ini, universe ini. Jadi Allah Ta'ala mampu mengaturnya dengan sendiri. Jadi 5, saya dah sampaikan di sini adalah 5 dalil dari 2 ayat ini. Allah Ta'ala membantah pelajaran bahawa Tuhan itu memerlukan anak untuk melaksanakan tugasnya. Kalau Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya yang kita dah dengar tadi, apatah lagi untuk memaafkan dosa manusia. Allah Ta'ala tak perlu untuk untuk melahirkan seorang anak untuk menghapuskan dosa manusia. Allah Ta'ala mampu memaafkan siapa saja yang dikehendaki. Kita pun selalu belajar, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dia boleh maafkan kita. Dia tak perlu korbankan Nabi Isa AS yang dikatakan anak manusia untuk menghapuskan dosa manusia. Tak perlu. Jadi Hazrat Muslim Maud, dia memberikan satu contoh. Dia kata dia pun pernah memberikan satu contoh. Dia pernah pergi ke satu kawasan. Dan dia bertablik dengan orang Kristian. Dalam perbincangan itu ada sebuah pensel di hadapannya. Jadi dikatakan, kalau ada seseorang, dia mampu mengangkat pensel itu, perlu tak dipanggil orang lain?
Dia sendiri mampu angkat pensel di atas meja tu. Dan pensel tu ringan dan mudah dan dia boleh angkat. Kalau katalah dia tidak mau angkat, dia panggil 2-3 orang ramai-ramai angkat pensel itu kepada dirinya, itu memperlihatkan kebodohannya. Padahal dia mampu mengangkat pensel tu, tapi dia panggil 2-3 orang ni sama-sama angkat pensel tu. Kalau ini berlaku, itu menunjukkan kebodohan orang itu. Jadi begitulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kalau dia mampu lakukan segala sesuatu, tapi dia panggil yang lain-lain, tolong angkat buat ini, jadi nampak kekurangan, kebodohan. Jadi na'udzubillah min zalik, Allah Subhanahu Wa Taala bukan seperti itu. Dia mampu menghapuskan dosa manusia, mampu menerima manusia, mampu menciptakan syurga dan neraka, mampu menciptakan kehidupan langit dan bumi, mampu mengawal dan menguasainya. Jadi Allah Ta'ala tak perlukan anak untuk tugas ini. Sama seperti cerita pensel tadi. Kalau dia boleh angkat seorang tapi dia panggil 2-3 orang sama-sama angkat pensel. Itu menunjukkan kebodohan orang itu. Jadi na'udzubillah min zalik, tak mungkin Allah SWT untuk semua ini dia panggil Nabi Isa AS untuk melakukannya. Jadi bila Nabi Isa AS tidak ada dalam semua ini, itu bermaksud dia bukan anak Tuhan. Ini yang cuba disampaikan di dalam ini, bahawa Nabi Isa AS itu bukan anak Tuhan. Melainkan dia itu adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Nabi-Nabi yang lain juga. Seperti orang-orang suci, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Bible, menurut Taurat, mereka juga ada disebut sebagai anak Tuhan. Di sini pun ada dalilnya, kita lihat. Di dalam Lukas ada, dalam Matius ada, dalam Ulangan ada, dalam Keluaran ada dan sebagainya. Semuanya itu dikatakan mereka tu adalah anak Tuhan. Maksudnya anak Tuhan di sini dalam Matius, Ulangan, Keluaran dan Galilea dalam Lukas, itu semuanya bermaksud hamba Tuhan yang tercinta. Atau seorang Nabi. Sama ada orang-orang mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang warak, yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mereka adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hanya Nabi Isa AS sahaja dikatakan sebagai anak Tuhan? Kerana dia kata dia anak Tuhan. Padahal dalam lain pun ada dikatakan dia anak Tuhan. Dalam Taurat dikatakan Bani Israel adalah anak Tuhan. Malah anak dia yang sulung. Anak dia yang satu-satu anaknya. Tidak pula mereka mengatakan Bani Israel itu sebagai anak Tuhan. Kenapa hanya Nabi Isa AS sahaja? Dalam kitab mereka sendiri terdapat banyak dalil mengatakan orang-orang suci ini adalah anak Tuhan. Tapi kenapa mereka tak mengambil dia, salibkan dia, bunuh dia untuk hapuskan dosa manusia? Kenapa Nabi Isa AS sahaja? Jadi semua ini membantah. Dan memang benar, tidak ada dalil sebenarnya. Nabi Isa AS sendiri pun tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan yang bermaksud dia itu perlu disembah, dia itu perlu ditakuti. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan seperti itu. Tapi kalau dia mengaku sebagai anak Tuhan, bermaksud anak Tuhan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Taala, seorang Nabi utusan Allah Taala, itu boleh. Tapi bukan untuk disembah. Tetapi orang Kristian sudah melampaui kerana mereka mengambil Nabi Isa AS itu seperti Tuhan, lalu menyembahnya, berdoa kepadanya, meminta segala sesuatu kepadanya. Itu salah. Itu tak boleh, itu tak betul. Jadi ini pun peringatan Allah Ta'ala telah sampaikan bahawa sangat berbahaya. Dalam surah Kaf digambarkan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sangat buruk apa yang keluar daripada mulut mereka. Apa yang keluar daripada mulut mereka, inilah yang mereka mengatakan waqalu tahazallahu walada. Apabila mereka mengatakan Tuhan itu telah mengambil anak di sisinya. Jadi
perkataan yang seperti ini mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan datangnya untuk menghapuskan dosa manusia. Dalam surah Kahf Allah Ta'ala sebutkan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sangat buruk apa yang keluar daripada mulut mereka. Kenapa? Kerana pelajaran ini sangat merosakkan. Membuatkan manusia itu lalai, membuatkan manusia itu terjerumus ke dalam dosa. Kerana apabila mereka melakukan dosa, mereka kata dengan beriman kepada Nabi Isa AS, mengaku dia sebagai anak Tuhan, jadi dosa-dosa kita semua akan habis. Dosa-dosa kita semua akan hapus. Dan kita akan bersih suci masuk api neraka. Daripada masuk api neraka. Jadi mereka terus melakukan dosa. Dan melakukan dosa, pergi ke gereja, mengaku dosa dan bertaubat. Kemudian balik, buat lagi. Kemudian hari Minggu datang hanya mengaku. Mereka tak beribadah pun. Kecuali cuma mengaku saja. Mengaku Nabi Isa anak Tuhan dan dosanya akan diambil oleh Nabi Isa AS. Jadi akidah atau pelajaran seperti ini sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana boleh merosakkan akhlak dan keimanan manusia itu. Maka itu Allah Taala berulang kali sebut kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Sangat buruk apa yang keluar daripada mulut mereka. Kerana pelajaran ini memang sangat berbahaya, sangat merosakkan. Manusia menjadi malas, manusia boleh menjadi terjerumus ke dalam dosa, manusia malas untuk beribadat kepada Allah SWT, tidak mahu berusaha untuk meraih kecintaan Allah SWT yang mereka asyik fikirkan atas selamat daripada api neraka. Itu saja. Untuk meraih kecintaan, untuk meraih kedekatan dengan Allah SWT tak ada dalam fikiran mereka. Mereka kata mereka boleh buat apa saja kalau dah berdosa, mengaku saja Nabi Isa AS anak Tuhan, jadi segala dosa-dosa mereka akan dihapuskan. Jadi di sini dua ayat ini 117 dan 118 Allah SWT membantah sama sekali pendapat orang-orang Kristian yang mengatakan Tuhan itu mempunyai anak yang datangnya harus mati di tiang salib untuk menghapuskan segala dosa manusia. Di sini Allah Ta'ala bantah keseluruhannya. Tak ada sama, sikit pun tidak sama Nabi SAW dengan sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ingatkan tadi boleh sampai kepada ayat ni tapi sudah setengah jam. Kita sambung ayat ni pada esok hari insya-Allah taala. Baiklah tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.